kita berdoa. 弟兄姊妹们，我们祷告。 Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk pertolongan-Mu buat kami semua. 天上的父，我们满心感谢赞美主，因为主的对我们的眷顾与帮助。 Karena Tuhan telah memelihara kami sampai dengan hari ini. 因为主让我们直到今日， Sehingga kami bisa kembali lagi datang beribadah kepada 让 Tuhan. 我有机会来到主面前来进行崇拜。 Pimpinlah kami Bapa supaya bisa mendengarkan kebenaran 求 firman-Mu. 你带领我们，让我们能够听到你的真理。 Bukalah hati pikiran kami 你打开我们的心窍， dan bukalah juga Tuhan seluruh diri kami oleh pertolongan Roh Kudus. 求你圣灵帮助我们，把我们整个身体都侧路敞开。 Sertai kami semua anak-anak-Mu Bapa, 你与我们每一位你的儿女们同在， supaya kami juga bisa menjalankan kebenaran 让 firman-Mu. 我们能够实行你的真理。 Dengar doa kami 你谁听我们的祷告？ dalam nama Tuhan Yesus 靠 Kristus. 耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Saudara, kembali lagi kita akan melihat Yesaya 9 ayat yang kelima. 弟兄姊妹们，我们再一次一起来思想以赛亚书第9章，中文是第6节。 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 因有一婴孩为我们而生，有一子是给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙之事，全能的神，永在的父，和平的君。 Saudara, kita sekalian dalam minggu Advent ini mempelajari hanya Yesaya 9 ayat yang kelima. 让我们在这一次这几个预备咒，我们思想这个以赛亚书第9章。 Saudara, ada karya lagu pujian yang agung Mesaya dari George Friedrich Handel. 在这个有一个作曲家名叫 Handel， 他有做一部弥赛亚整个书。 Ada salah satu bagian lagu itu berjudul For Unto Us a Child is Born. 那么有一个书里面是 For unto us the child is born， 就是有一婴孩为我们而生。 Saudara, lagu itu begitu agung luar biasa. 这一首歌非常非常的奇妙。 Walaupun memang diulang-ulang terus ayat-ayat itu. 虽然这个诗歌它的词句一再反复，有在反复， Tetapi pada waktu saya mendengarkan selalu saya begitu terkagum sekali. 但是如果我听了，我就觉得我非常非常有这个诗歌非常的奇妙。 Saudara, kalau Friedrich Handel tidak ditolong oleh Roh Tuhan, tidak mungkin dia bisa menuliskan lagu yang begitu 那 luar 么那个 biasa. 作家他名叫 Handel， 他不可能能够做出这弥赛亚书，如果没有圣灵帮助他。 Saudara, sebutan yang dikenakan kepada Yesus, kepada anak yang dilahirkan itu yang terakhir adalah Raja Damai. 那么这最后的一个词句，把给主耶稣成名叫和平之君。 Ya, saudara, di dalam bahasa Ibrani-nya disebutkan sebagai Sar Shalom. 在希伯来文，它就叫做 Shalom。 Saudara, tadi malam saya coba mendengarkan dari YouTube, saudara, beberapa lagu-lagu mengenai For Unto Us a Child is Born ini. 刚才做完，我又开始听了 For unto us a child is born 这个诗歌。 Saudara, salah satu yang coba diaransemen adalah dimasukkan bahasa Ibrani dari Yesaya 9 ini. 那么这其中里面之句就是把以赛亚书第9章第6节放进诗歌里面。 Saudara, jadi indah juga, saudara. 那么这个诗歌就非常非常的奥妙。 Tapi saudara, saya tidak bisa menyanyikan dalam bahasa Ibrani. 我也不能用希伯来文来唱这一首诗歌。 Saudara, kita akan belajar mengenai satu gelar kepada Yesus ini, Raja
damai. 现在我们正在学习对主耶稣一个称呼，就是和平之君。 Saudara, kalau saudara melihat foto yang ada di PPT itu siapa, saudara? 弟兄姊妹们，如果你们在视频上能够看到这个照片， Saudara, itu adalah Alfred Bernhard Nobel. 他的名字叫做 Alfred Bernhard Nobel。 Saudara, dia orang yang menemukan dinamit. 那么这个Alfred Bernhard Nobel 他是发现炸药这个东西。 Dan melalui itu saudara dia punya 355 hak paten. 那他就在那个时候就有350和55特别的产品的这个权利， Karena itu saudara dia jadi kaya raya luar 所以他 biasa. 就变成最有钱的人。 Saudara, karena itu sekarang saudara kalau saudara bisa menemukan hak paten itu dimasukkan ke internasional, waduh menjadi kaya raya. 所以如果你今天能够得做一个专制的权利，那么你有变成一个有钱人。 Apalagi sekarang kalau yang memakai bermiliat manusia. 那么现在能够使用这个东西好几千万的人。 Karena itu sekarang ini saudara lewat teknologi Amerika dan Tiongkok. 那么借着美国跟中国，他们有特别的制造。 Karena mereka sedang berlomba-lomba menemukan hak paten. 他们很竞争，对这件事情，他们新增他们的制作权利。 Siapa yang bisa unggul luar biasa, dia akan menjadi kaya 哪一个 raya. 国家如果能够这个胜过其他国家，那么这个国家就变成最有钱的国家。 Saudara, setelah beberapa belas tahun ini apa namanya hak paten dari Nobel. 这就是 Nobel 的专制权利。 Beberapa belas tahun kemudian saudaranya meninggal bernama Ludwig tahun 1888. 14年以后，他的兄弟叫做路易七世，在1888年。 Tapi surat kabar di Paris, Perancis, salah menulis dan menganggap itu kematian dari Alfred. 但是在这个在法国有一个报纸，他写错了，他认为去世的这是 Alfred。 Iya, sehingga sudah diberi judul The Merchant of Death is Dead. Pedagang kematian sudah mati. 那么在这个新闻里面就说，这个为人能够使人死的这个发明人已经死了。 Saudara, kita tahu dinamit itu mematikan saudara kalau kena pada kita manusia. 你们都知道，这个炸药是一个非常危险的事情。 Maka saudara, kemungkinan besar saudara yang beredar di masyarakat Eropa pada waktu itu. 那么有很大的可能性，在那个时候欧洲所发生的事情， Seolah-olah Nobel ini adalah pedagang kematian. 好像是说，这个 Nobel 这个人是专门使人去死的人。 Jadi saudara kemungkinan namanya tanda petik ya jelek saudara. 那么以后他的名字就越来在民间当中非常不好的名义。 Saya percaya saudara Alfred Nobel ini betul-betul terganggu hidupnya. 所以我觉得 Alfred 听了这个消息，他非常烦恼。 Walaupun The Merchant of Death is Dead itu diistilahkan seolah-olah untuk sebetulnya itu kematian saudaranya bukan kematian dia. 虽然人家是说他是一个制造死亡的人，其实不是对他，乃是对他的一只去世的兄弟。 Tetapi sebagai seorang manusia, dia punya hati nurani. 但是成为一个人，每一个人心里都有良心， Mungkin saudara dia gelisah setiap hari mungkin. 所以他为了这件事情，他心里非常的烦恼。 Saudara, kalau saudara dikasih berita yang memfitnah begitu, saudara seperti apa hati saudara? 弟兄姊妹们，如果你随到得做这个诽谤，你的心里如何？ Wah, saudara pasti juga mungkin marah, 我 saudara. 想你们也是生 Mungkin 气， juga gelisah hatinya. 你们已经心里非常的作乱。 Saudara, karena itulah dalam kegelisahan yang terus-menerus ini, 那么这个烦恼继续不断在他的心中。 sebelum kematiannya,
当他还没有去世的时候， Alfred Nobel ini menuliskan warisan. 所以这个 Alfred Nobel 写了一个遗书。 Nah inilah saudara, surat warisannya ditulis dalam satu buah kertas, testament, itu surat perjanjian, surat warisan. 那么他就写了一个立约在这个小小的纸上。 Nah saudara, surat wasiat dari Nobel ini dibuat di tahun 1896. 那么这个遗书是1896年写的。 Dan dia mengatakan kekayaannya sejumlah 31,5 juta kron Swedia. 那么这个遗书的价钱是31,500万的 kron Swedia 钱。 Kalau dalam US Amerika tahun 2008 itu sekitar 250 juta dolar. 大约那个时候算为美金是250百万。 Ya. Jadi saudara, lalu lewat warisan ini saudara, dia minta setiap tahun diberikan kepada orang-orang yang berjasa dalam perdamaian. 那么这个遗书以后就成为了一个每一年送给那些对和平的事情有这个特别的奖励。 Dalam beberapa bidang ilmu. 那是最集中有特别的这个知识。 Salah satunya ilmu fisika. 其中一个是数学。 Saudara kalau tahu Albert Einstein itu juga salah satu yang pernah menerima Nobel Perdamaian, Nobel Prize dari ini. Albert Einstein 也其中一个得到这个 Nobel 的奖状。 Saudara 250 juta dolar itu besar luar biasa saudara. 250条美金是非常的大。 Sampai sekarang masih diberikan. 直到今天还有人领奖这样的 Nobel 奖。 Banyak ilmuwan dan tokoh-tokoh ingin mendapatkan hadiah ini. 那么很多科学家、很多有知识的人很想得到这个奖励。 Ini salah satunya medalinya. 这是其中一个这个奖状。 Saudara, sampai dituliskan di situ Alfred Nobel. 在那里就写了 Alfred Nobel。 Ya. Nobel， Kemudian dikasih sejumlah uang juga. 并且还除了奖状以外，还有得到一些钱。 Saudara, apa dari pikiran Nobel ini sih sebetulnya? 其实，在 Nobel 的心里的想法是什么？ Mungkin, saudara, mungkin ini hanya tafsiran saya. Dia mau menerapkan prinsip pepatah Indonesia ini. 可能他很想这个显露这个印尼文有一个这个俗语说， Gajah mati meninggalkan gading. 一直想他如果去世，他留下来的是这个象牙。 Harimau mati meninggalkan belang. 那么如果狮子他去世，他留下来的是他的皮肤。 Manusia mati meninggalkan nama. 那么如果人去世，他留下来是好名声。 Saudara, di surat kabar Paris itu disebut pedagang kematian sudah mati. 但是在这个法国所写的新闻是说，一个买卖死亡的人已经去世。 Saudara, itu gelisah sekali. Gimana ini dengan kekayaan saya? 这样的名声对他来说非常烦恼，对他的这个财产怎么样来分发？ Itulah mengapa dia menuliskan surat wasiat. 所以他就写了这个遗书。 Akhirnya dia memberikan hadiah, ya, Nobel Prize. 最后他就把他的钱成为一个奖品给那些有名声的人。 Jadi dia mengharapkan bank yang menyimpan uangnya itu setiap tahun, ya memang melalui seleksi, memberikan hadiah itu kepada orang-orang yang 接着 berjasa. 他的银行每一年就拿了一笔这个闲钱送给那些有功劳的人。 Sehingga nama Nobel kelihatannya sekarang lebih berbau harum ya saudara. 那么如果 Nobel 这个名誉非常的吃香。
Saudara, ketika saudara mendengar orang menerima hadiah Nobel, saudara pikir, waduh ini orang berjasa kan? 如果你想到一个人得着这个 Nobel， 这个人一定有一定的功劳。 Saudara, apakah betul? Tapi kalau saudara betul-betul menyelidiki asal usulnya, 但是这是对，如果你再一次深入的研究， jadi saudara, Nobel pasti bertujuan cuma ingin meninggalkan nama yang harum. 其实 Nobel 很想他改造他的不好的名声，变成是有好的名义。 Saudara, kita tidak akan terus-menerus berbicara tentang Nobel. 我们不要继续讲到这个 Nobel 的事情， Tapi kita mau belajar, saudara, apa artinya dengan sebutan Raja Damai yang 但是 dikenakan 但 kepada 是今 Yesus. 天我们要想什么给主耶稣一个名称，就是和平之君。 Saudara ingat bahwa Elohim bahasa Indonesia menyebut dengan Raja Damai. 在圣经上解释的这个，他是说和平之君。 Ya, saudara, di dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai prince, ya, seolah seperti pangeran, ya. 在这个英文是写 prince， 好像是一个王子， Ya. Tapi saudara, bahasa Indonesia seolah-olah king, ya. 但是在印尼文是王。 Ya. Tapi sebetulnya kita tidak perlu lagi memperdebatkan mana yang benar, mana yang salah. 其实我们不要再辩论王或者王子的这个称呼， Maksudnya pasti sama. 那么它的用意必定是一样。 Karena itu rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa mengartikan semua ayat sebutan untuk anak yang akan dilahirkan itu hanya bisa menunjuk kepada Allah. 那么犹太的拉比他们都研究说，这些名称只有一个谓义是对我们的神的称呼。 Jadi saudara, tidak mungkin ada manusia yang bisa mengemban semua gelar ini. 不可能有一个人能够背负在他的肩膀上每一个称呼。 Jadi saudara, tafsiran Rabi Yahudi itu benar. 所以这个犹太人的拉比他们所说的是对的。 Semua sebutan ini hanya bisa dikenakan kepada Allah. 每一个称呼只有神才能够得着这个称呼。 Jikalau hanya bisa dikenakan kepada Allah, 如果只有神才能够接受这个称呼的话， kalau gitu anak yang akan dilahirkan itu siapa? 那么将要诞生的是谁呢？ Kalau anak itu betul-betul adalah manusia yang dilahirkan, itu siapa? 如果真正是神是人生的孩子，那么这个孩子是谁呢？ Nah, di sini Rabi Yahudi tidak dapat jawabannya. 那么这个犹太人的拉比没有得着答案， Jawabannya hanya ada di dalam kekristenan, 这个答案只有在基督教里面所有的， yaitu bahwa Yesus, Allah yang berinkarnasi itulah Prince of Peace. 那就是道成肉身的主耶稣，他就是和平之君。 Saudara mendengarkan khotbah saya 2 minggu yang lalu. 如果你听我两个礼拜前的讲道， Kalau dia disebut juga sebagai Allah yang berkasa. 那就是也是说，那在这里我们的神是用在的父。 Kalau itu dikenakan hanya kepada Allah, 如果说他单单是为神的称呼， berarti saudara Yesus adalah Allah. 意思就是说耶稣也是神。 Maka orang Yahudi akan mengenakan kepada siapa? 所以犹太人要把这个称呼拿给谁呢？ Kalau mereka sendiri menafsirkan ini hanya bisa dikenakan kepada Allah. 如果他们说这个称呼单单是为了神， Apakah dari semua raja-raja orang Yahudi bisa mengemban tugas ini? 是不是每一个犹太人的王能够背负这个重担？ Raja Daud pun tidak bisa mengembannya. 大卫王也不能。 Raja Salomo yang begitu penuh hikmat pun tidak bisa menanggungnya. 蛮有智慧的所罗门也不能背负这个重 Jadi 担， siapa saudara? 所以谁能够背负这个重担？ Apalagi sekarang Perdana Menteri Israel semua tidak bisa. 尤其是现在的这个总理，以色列的总理也不能够。 Karena itu saudara orang Kristen tidak perlu ngagung-ngagungin negara Israel. 所以我们基督徒也不要太这个崇拜 Itu 以色 semua 列。 salah. Itu semua salah.
这完全是不对。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kita bersyukur kepada Tuhan. 我们感谢主。 Jadi saudara, Rabi Yahudi itu sebetulnya dalam hati nuraninya tahu hanya Allah. Ini hanya bisa dikenakan untuk Allah. 犹太的拉比，他们知道这个称呼只有为着神。 Tapi ketika mereka pada waktu Yesus lahir, 当他们知道主耶稣降生的时候， pada waktu Yesus melayani, 当主耶稣侍奉的时候， padahal Yesus sudah menunjukkan kuasa yang luar 当 biasa. 主耶稣已经彰显他的全能的时候， Sampai orang ahli Taurat, imam-imam tanya, dengan kuasa apa kamu melakukan itu semua? 一些的法利赛人还有这个是法律的说，主耶稣用什么权柄来实行这些事情？ Aku akan menjawab kalau kalian mau jawab pertanyaan saya juga. 我要回答你们，如果你们能够回答我的问题。 Baptisan Yohanes dari mana? Allah atau manusia? 这个施洗约翰的做的施洗是从神或者是从人， Mereka bingung. 他们就不能回答， Mereka nggak bisa jawab. 他们不能回答。 Kalau ngomong dari Allah, kenapa kamu tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis? 如果从人施洗，为什么你们不相信施洗约翰？ Tapi kalau itu dari manusia, waduh bahaya sekali karena Yohanes Pembaptis dianggap itu adalah nabi dari Tuhan. 如果你从这个人，那么就非常危险，因为施洗约翰是从神来的拉比， Kami tidak tahu. 我们不知道。 Maka Tuhan katakan, kalau begitu saya tidak akan menjawab pertanyaan. 所以神就说：“我不要回答你的问题。 Saudara yang dikasih oleh ” 亲爱 Tuhan, 的主内弟兄姊 kita 妹们， bersyukur Yesaya tidak sendirian. 我们感谢主，以赛亚不是单独一个人， Karena Nabi Mika juga pernah bernubuat. 因为密迦也是曾经做了这个预言， Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. 耶和华必将以色列人交给敌人，只等那生产的妇人生下来，那是掌权者，其余弟兄必归到以色列人那里。 Saudara, jadi kalau saudara memperhatikan ini kekuatan Tuhan. 如果你注意这一件事情，那不神的权利， Ini sesuai dengan Yesaya, the mighty God, Allah yang perkasa. 那就是好像以赛亚就说这是全能的神， Dan ia menjadi damai sejahtera, 他成为和平之君， the Prince of Peace, Raja Damai. 和平之君。 Jadi saudara, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, Nabi ketika berbicara betul-betul dari Tuhan, itu betul-betul semuanya akan tergenapi. 如果我要告诉你们，如果拉比他说的一切真正从神来的，那么他的预言必定要实现。 Nabi yang dari Tuhan antara satu dengan yang lainnya tidak akan bertentangan. 如果一个拉比跟其他的拉比不可能彼此矛盾。 Jadi saudara, Nabi Yesaya dengan Nabi Mika tidak mungkin bertentangan. 拉比以赛亚这个以赛亚先知跟弥迦先知不可能彼此冲突。 Begitu pula dengan nabi-nabi yang lain kalau itu dari Tuhan. 其他的先知也一样，如果他们真正是从神哪里来的， Kenapa saya tetap mengajar kepada saudara? 为什么我告诉你们， Hamba Tuhan yang memberitakan firman. 一个神的仆人他传讲主的话， Jikalau tidak berdasarkan firman, 如果他不按照这个圣经里面的话， jangan dengarkan khotbahnya. 你们不需要听他的讲道。 Walaupun mengambil ayat firman Tuhan, 虽然他的话是从圣经取来的， tapi ayat itu cuma hanya dipakai sama dia, dimanipulasi sama 但 dia. 是他只有利用圣经来讲这些 Itu 话， demi untuk kepentingan 这 dirinya. 完全是为了他自己的利益。 Jangan dengarkan 你 orang 们 itu. 不必去听他， Itu pasti palsu. 必定是假的。 Saudara ingat
Setan pada waktu mencoba Yesus itu juga pakai ayat firman 你 Tuhan. 们记得当初魔鬼要试探耶稣的时候，他也是从圣经里面的话， Tapi Yesus menyangkalnya. 但是主耶稣已经反驳。 Karena apa? Karena iblis memakai ayat Alkitab itu untuk dipaksakan artinya oleh 为什么 dirinya.？因为撒旦常常利用圣经的话来勉强实行自己的意思。 Saudara dan saya juga harus hati-hati. 我们每个人也要小心， Jangan sampai kita pakai ayat firman Tuhan untuk membenarkan diri sendiri. 你不要用这个圣经的话来改变自己不对的事情成为对。 Jadi saudara, padahal kita itu mungkin salah. 其实你是不对， Tapi kemudian pakai ayat firman Tuhan untuk membenarkan diri 但是 kita sendiri. 你从圣经里面的话来隐藏自己。 Saudara, kita bersyukur pada waktu malaikat memberitahukan kepada para gembala. 我们感谢主，当这个天使告诉牧羊人的时候， Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 荣耀归于神，但愿一切平安归于他地上的人。 Jadi saudara, damai sejahtera itu diberitahukan kembali oleh nyanyian para malaikat. 那么这个天使就利用这个一些平安喜乐放在诗歌里面。 Dan malaikat itu memuji Allah, 这些天使就是赞美主， termasuk memuji bayi yang baru lahir 结果 itu. 天使也赞美刚刚出生的婴孩。 Saudara, Yesus akan menjadi damai sejahtera. 弟兄姊妹们，主耶稣要赐平安给你们大家。 Saudara, John Calvin mengaitkan damai itu dengan naturnya. John Calvin 也是说了一些平安从自然界里面解释平安。 Yaitu berawal dari batin. 那这些平安完全是出于从我们的良心， Yaitu perdamaian dengan Allah di dalam Yesus Kristus. 那就是我们跟我们一生和好在主耶稣基督里面。 Saudara, ini yang paling penting. 这是非常重要的一件事 Ini 情， yang paling mendasar. 这是非常最深的基础。 Kita harus berdamai dengan Tuhan lebih dahulu. 我们要先一生和好， Baru disitulah ada damai sejahtera yang 从哪里我们 menaungi kita. 就知道真正的平安。 Ketika damai sejahtera itu menaungi kita, 当平安一喜乐照顾我们的时候， maka kita bisa berdamai dengan diri sendiri. 我们如何能够跟我们自己彼此和好？ Maksudnya apa? 意思是什么？ Maksudnya menerima diri kita apa adanya. 我们要对自己要接受我们一切的一切。 Ada orang sudah yang tidak bisa menerima dirinya. 有的人对自己不能接受， Mungkin dia ada kekurangan, 可能他自己有缺陷， tapi dia mau menunjukkan bahwa dia tidak ada kekurangan. 但是他要对自己说：“我是一个真完全的人。 Maka dia berlagak sepertinya dia tidak punya kekurangan ”所以 itu. 他在人面前常常自以为是。 Nah, itu namanya orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya. 这样的人就是他不能接受自己。 Saudara, saya pernah katakan kepada saudara, saya itu tidak bisa nyanyi. 我曾经告诉你们说，我不能唱歌， Saya tidak malu, saya katakan saya tidak bisa nyanyi. 我不害羞说我不能唱歌， Karena memang saya tidak bisa nyanyi. 因为我不能唱歌， Suara saya tidak indah. 我的声音不是很好听。 Kenapa saya harus malu? 为什么我要害羞？ Tapi saya tetap menyanyi bagi Tuhan. 但是我唱歌是为神而唱， Karena Tuhan mendengar nyanyian dari hati saya, 因 bukan 为上 dari 帝 suara 听 saya. 我心里的诗歌。 Tapi saya tidak akan berbangga, oh saya pinter nyanyi loh, enggak ada. 我不能说我最聪明在唱歌， Saudara, memang ada orang yang suaranya pasti lebih bagus. 有别人声音比我好， Jadi kita boleh mengakui, oh yang si A suaranya lebih 我 bagus. 要承认这个某某人声音很好。 Saudara ingat kembali lagi, kita jangan cari pujian manusia. 我们不需要人来称赞我们。 Paulus katakan, orang yang dipuji Tuhan itu yang tahan 保罗 uji. 说，一个上帝称赞的人，这是最好的人。 Tapi orang yang dipuji manusia tidak
tahan 在 uji. 人间常常对你称赞的是不是 Kenapa? 很好的人？为 Kenapa? 什么？ Karena pujian manusia itu gonta-ganti. 因为人对你的称赞是会改变。 Yesus pada waktu masuk Yerusalem semuanya haleluya. 当主耶稣进入耶路撒冷的时候，大家都说哈利路亚。 Tapi ketika Yesus ditetapkan untuk dihukum mati, semuanya menghujat nama 但 Yesus. 是当主耶稣要上十字架的时候，大家都是辱骂主耶稣。 Saudara tiba-tiba haleluya ganti, salibkan dia, salibkan dia. 哈利路亚，哈利路亚就改变成为钉他十字架，钉他十字架。 Karena itu saya tidak mau cari pujian manusia. 不需要人的称赞， Si A akan memuji saya, 某某人要称赞我， tapi si B mungkin akan mencela saya. 但是其他人可能要辱骂我。 Saudara mau bergantung sama pujiannya siapa? 你要靠着谁的称赞？ Mau ke si A, oh si A memuji saya. 你说某某人称赞我， Oh si B ternyata mengolok-ngolok saya. 那么其他的又是辱骂我， Yang benar yang mana? 对的是谁呢？ Yang memuji saya mungkin karena apa? Baik sama saya. 可能他称赞我，因为他对我好； Yang mengolok-ngolok saya mungkin benci sama saya. 恨我的人可能要辱骂我。 Saya mau bergantung sama siapa? 我要靠着谁呢？ Saya bolo sama si A? 我跟甲方和好？ Tidak. 不， Saya hanya mau cari pujian Tuhan. 我只要寻找神的称赞， Karena nanti Tuhan pujiannya yang paling benar. 因为神的称赞是完全的 Nanti 对。 pada waktu Tuhan datang kedua kali, 当主耶稣再来第二次再来的时候， Tuhan akan menyebut siapa hambanya dan siapa anaknya. 主耶稣要寻找谁是他的仆人，谁是他的儿女， Apakah nama kita dipanggil oleh Tuhan sebagai 是不是 hambaku 我们 sebagai 的 anak? 我们的名字，神要叫我们成为他忠心的仆人， Saudara, karena itulah berdamailah dengan Tuhan. 所以你要与神和好。 Baru di situ kita bisa berdamai dengan diri sendiri. 从那边我们能够跟我们接受我们自己。 Sesudah itu orang Kristen dapat hidup berdamai dengan orang lain. 依照这个事情，所以我们基督徒能够跟每一个人和好。 Saudara, inilah yang penting. 弟兄姊妹们，这是非常重要的一件 Saudara, 事情。 damai sejahtera itu sumbernya adalah perdamaian dengan Tuhan dulu. 我们的和平，我们得到和平，我们首先要与神和好。 Kalau dengan Tuhan sudah beres, 如果我们已经决绝了我们与神的关系， maka damai dengan diri sendiri. 我们能够对自己和平 Kita 和好。 damai. Kita damai. 我们已经和好， Maka dari situ kemudian kita berdamai dengan orang lain. 从哪里我们就跟别人和好。 Tapi saudara, itu tidak mudah. 但是弟兄姊妹们，这不是一个容易的事情。 Saudara, saya mau katakan ayat Tuhan yang katakan di Matius 10 ayat 34 sampai 39. 弟兄姊妹们，我要读在马太福音所写的。 Saudara, Tuhan katakan, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Dilanjut, Pak. Ya. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai, tapi aku membawa pedang. 你们不要想我来叫他得到地上太平，我来并不是叫的地上太平，而是叫地上动刀兵。 Saudara, loh kok bertentangan ya? 弟兄姊妹们，为什么这一句话彼此冲突？ Katanya Tuhan kan bawa damai. 主耶稣是来带着平安， Kenapa Tuhan juga katakan aku datang membawa pedang? 为什么说主耶稣来是要地上动刀兵？ Saudara, memang mau khotbah ini bisa jadi khotbah yang lain lagi, 如 saudara. 果我讲这一段，那么这个讲章就变成别的讲章。 Tapi saudara harus tahu satu prinsip. 但是你们要知道一个原则， Prinsip damai sejahtera 和平这个原则 menuntut kasih dan ketaatan dalam kebenaran firman Tuhan. 要求我们真正顺服主耶稣的道理。
Karena itulah selama kita hidup di dunia yang berdosa, 所以，如果我们活在这个满有罪恶的世界， termasuk dalam gereja, 包括在教会里面， bukankah di dalam gereja beberapa gereja terbukti banyak pertengkaran? 在教会里面很多争论、争论， Bahkan gereja pecah-pecah satu dengan lain. 那么教会就彼此分裂。 Kenapa bisa pecah? 为什么能分裂？ Kenapa bisa bertengkar? 为什么能够争吵？ Karena tidak ada kasih dan ketaatan dalam kebenaran firman 因 Tuhan. 为没有这个爱，也没有遵守真理。 Yang terjadi adalah aku. 发生的是自我， Yang penting adalah aku yang didengar. 最标准是人家能够听我的一切要求。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， begitu pula bukankah di dalam keluarga Kristen bisa terjadi pertengkaran? 在这个基督化家庭里面能够争吵， Suami istri bertengkar terus. 夫妻彼此争吵， Orang tua anak bertengkar terus. 父母孩子也能够吵架。 Kenapa semuanya bisa terjadi? 为什么能发生这些事情？ Bukankah kita ingin damai di dalam rumah kita? 我们的家里都是和睦吗？ Bukankah kita juga ingin terjadi damai di gereja 在 kita? 教会里面也能够彼此和睦， Kenapa tidak terjadi damai? 为什么不能和平？ Karena tidak ada kasih dan ketaatan dalam kebenaran firman Tuhan. 因为里面没有真正的爱，在我们遵守神的真理。 Karena itulah malaikat tadi ketika memuji Tuhan, 所以天使当他荣耀这个赞美主的时候， damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 但愿一切和平都能够在天上知道地上，为那些爱主的人。 Ingat saudara, manusia yang berkenan kepada 你 Tuhan. 要知道，谁呢？就是一些世界上的人是能够得着神的喜悦， Bukan berarti saudara ke gereja maka dapat damai. 不是说你来到教会就能够得着和平， Bukan pada saat saudara dibaptis maka dapat damai. 不是说你已经受洗，你知道得着和平， Bukan pada waktu saudara menerima perjamuan kudus maka itu dapat damai. 不是 Tidak. 不是说你已经领了圣餐，你就得着和平。 Damai itu dimulai hubungan kita dengan Tuhan dulu. 什么叫做和平？让我们先跟神有的关系。 Kalau tiap hari saudara tidak berdoa, 如果每天你没有祷告的话， tidak punya relasi yang benar dengan Tuhan, 没有与神有真正的好关系， tidak mungkin hidup kita dipimpin oleh Tuhan. 不可能我们的生活神带领我们。 Jadi dengan Tuhan itu berdoa sama baca firman loh ya. 那么在神面前，我们祷告也已经读了神的话， Kemudian kita damai dengan diri 最 sendiri. 后我们与自己和平。 Saudara, saya berpikir Tuhan Yesus itu betul-betul berdamai dengan dirinya sendiri. 弟兄姊妹们，我觉得主耶稣跟他自己已经和好， Dia tidak menunjukkan kuasanya kepada orang Farisi ahli Taurat. 他没有把他的权力彰显给那些法利赛人。 Pada waktu dia mau disalibkan, 当他要上十字架的时候， bahkan ketika sudah disalibkan 当他 juga, 已经在十字架上的时候， tunjukkan dirimu kamu juru selamat, turun dari salib. 你要彰显你是一个救赎主，你从十字架上下来吧。 Tuhan tidak tunjukkan. 但是主耶稣没有这样做， Karena Tuhan sudah berdamai dengan dirinya 因为 juga. 主耶稣已经跟自己和好， Selain dia juga sudah berdamai dengan Bapa di surga. 他也与父神和好。 Saudara, ini semua jelas sekali. 弟兄姊妹们，这完全已经清楚， Karena dia memang bertujuan khusus, yaitu untuk memberikan jalan perdamaian buat orang-orang berdosa. 因为他已经做了最特别的事情，为那些罪人。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， suatu hari ada perlombaan melukis. 有一天有图画比赛， Saudara, perlombaan melukis itu
semua pelukis-pelukis itu harus bisa menggambarkan satu judul, peace, damai. 图画比赛是它的这个题目是每一个人要画出什么叫做和平。 Saudara, maka pelukis-pelukis itu mikir dengan luar biasa. 所以每一个画图画的人都特别的想怎么样画， Saudara, itu pernah terjadi. 这曾经发生。 Tapi yang saya mau tampilkan itu ada sebagian yang ilustrasi saja. 但是我要给你们讲给你们的是一些幻想。 Maka ada orang saudara coba melukis apa itu damai. 有的人幻想什么叫做平安。 Saudara, anak kecil dengan singa, ada sapi, ada domba. 那么有小孩子跟一切的动物在一起， Saudara, ini lukisannya siapa? 这是谁的画？ Ya, lukisan dari seorang bernama William Stutt. 这就是 William Stutt 所画的。 Ini lukisan dari Yesaya 11. 这是从以赛亚11章的图画。 Saudara, Yesaya mengatakan nanti pada waktunya anak-anak akan bermain-main dengan ular tedung dan anak-anak bermain-main dengan singa. 以赛亚 Anak 曾 singa. 经说，有一个时候，孩子要跟这些狮子、一些蛇玩耍， Ini damai. 这叫做平安。 Saudara, kita nanti kalau bisa main-main dengan singa enak ya. 如果我们能够跟狮子玩耍，是何等的Tapi saudara jangan ke taman safari, singa ayo main-main ya, saudara dimakan 他们 nanti. 你们不必去动物园跟那些狮子玩耍， Saudara, ini akan terjadi nanti di langit bumi yang baru. 这能够发生在新的这个新的世界。 Saudara, ada lagi yang mau menggambarkan ini damai. 有的人画了诗，这叫做平安。 Yesaya itu juga mengatakan nanti damai itu akan seperti sungai yang mengalir. 以赛亚也是说，那么和平好像一个流在河里面的水。 Jadi saudara, ini beberapa orang Kristen ini yang pandai melukis ini mencoba untuk melukiskan damai. 那么很多的基督徒就画了什么叫做平安， Nah, ada juga yang apa? Merpati. 有的人画了一个鸽子。 Ya, saudara ingat pada waktu Nabi Nuh peristiwa banjir, air bah. 当挪亚有洪水的时候，你记得这件事情。 Merpati lepaskan. 鸽子被放出来的时候， Tapi ketika merpatinya kembali dia membawa daun, 当鸽子回来的时候，带着树叶， yaitu daun pohon zaitun. 那就是这个橄榄树的树叶。 Nah, saudara, merpati ini hinggap di ranting dari pohon zaitun. 那么这个鸽子站在一个树枝上， Ini peace. 这叫做平安。 Nah, ada lagi yang keempat, saudara. 还有一个图画， Nah, saudara, ini gambarnya air terjun dengan lingkungan sekitarnya yang luar biasa. 这是一个非常可观的一个环境， Gelap dengan petir yang menyambar-nyambar. 黑暗并且有雷声， Ini namanya damai sejahtera. 这就叫做平安。 Saudara, kalau saudara sebagai juri, saudara mau pilih yang 如 mana? 果你是一个这个你们觉得哪一个图画最好？ Wah, sulit sekali untuk mencari tahu pemenangnya siapa. 这是非常困难来决定。 Tetapi saudara, pada waktu perlombaan itu, 但是在这个比赛的时候， saudara yang menang adalah lukisan yang keempat. 最这个好的就是这个瀑布的这个图画。 Ini lukisan yang diberi judul Peace in the Midst of the Storm. 这是叫做在这个雷声当中的平安。 Ya. Jadi saudara, damai itu ada di tengah-tengah badai. 那就是平安在雷声当中。 Ini dilukis oleh Jack Dawson. 这就是 Jack Dawson 所画的一幅图画。 Saudara melihat lingkaran yang saya lingkar ini merah. 你们看了这个我说这个圈子， Saudara, di bawah air terjun itu ada sebuah lubang 在瀑布下面有一个洞，
yang dijadikan sarang untuk berdiam seekor burung merpati. 那这个洞里面是各自这个做一个窝， Di tengah-tengah hujan besar, langit yang gelap dengan halilintar yang menyambar. 在下大的雨，有大的瀑布，有黑暗，有雷声。 Air terjun yang airnya begitu derasnya luar biasa. 这个瀑布流得非常的紧， Berdiam di situ di sarangnya burung merpati dengan damai. 在里面有一个洞，有一个鸽子，它做一个非常平安的窝。 Kalau saudara lagi sehat, saudara damai. 如果你们健康，你们就说平安； Tapi ketika saudara lagi sakit parah, hati saudara damai tidak? 但是当你们重病的时候，你们心里是不是有平安？ Ketika uang saudara cukup, saudara damai. 当你的钱足够的时候，你就说平安。 Tetapi ketika uang saudara kurang, banyak utang, saudara damai tidak? 但是如果你满身都是债，你还有平安吗？ Ketika negara lagi aman, semua damai. 如果国家和平，你说平安； Tapi ketika negara kacau, saudara tetap punya damai tidak di dalam 但 hati 是如 kita? 果一个国家非常的乱，你心里还有平安吗？ Inilah yang mau digambarkan oleh Jack Dawson. 这就是 Jack Dawson 他心里所写的图画。 Dia mengikuti filosofi dari Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci 一个心理学这个哲学家，他说。 Di mana roh tidak bekerja dengan tangan, di situ tidak ada seni. 在哪里如果没有圣灵的工作，里头就没有意义。 Jadi saudara luar biasa. Karena itu kalau saudara melihat lukisan Leonardo da Vinci, itu semuanya bagus-bagus. 如果你看 Leonardo da Vinci 所画的一些的图画， Karena dia memang menggambar dengan sepenuh hatinya, rohnya Ini masuk ke dalam semua 画 gambar. 图画的时候有灵在他心中。 Tapi Jack Dawson ini juga memberikan satu arti. 但是 Jack Dawson 有一个其他的意义。 Yohanes 16 ayat 33. 约翰福音第16章第3节。 第33 Semuanya 节， itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. 我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦楚，但你们可以放心，我已经胜了世界。 Inilah ayat yang mendasari Dawson untuk melukis merpati di tengah-tengah air terjun dan hujan 这 yang 个 besar. 圣经节成为饶神的基础，来画这一幅瀑布的画。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， saya tidak bisa mengerti, tidak bisa tahu damai itu saudara alami atau tidak. 我不知道，我不晓得这个和平，你们每一个人有经历过吗？ Tapi hanya setiap diri kita saja yang bisa mengerti. 但是只有我们每一个人的心里明白， Betul tidak? Damai dari Tuhan selalu menaungi hidup kita. 是不是神的和平常常照顾我们的心？ Karena itu John Calvin mengatakan hal itu. Damai dengan Tuhan dulu, 所以John Calvin 说：“你先与神和好， baru damai dengan diri sendiri. 你才能够与自己和好。 Lalu kita akan berjuang untuk damai dengan orang lain. 所以我们要继续把平安赐给每一个人。 Jadi saudara, damai itu jangan dianggap, oh ya平安ya平安. 你们就不要把平安放在你的口。 Kalau orang Yahudi, shalom, shalom. 如果犹太人说 Shalom， Saudara, shalom itu memang betul damai tidak, damai sejahtera tidak kamu. 那么 Shalom 意思说有平安在你的心里吗？ Saudara, kita bilang, iya baik-baik saja. 你们就说我好， Tapi dalam hati, lu nggak tahu gue lagi kesusahan. 你心里说你不知道我的苦处。 Tapi ketika saudara ngomong baik-baik itu apakah betul-betul baik? 但是你说好的时候，是不是心里有好？ Tapi seringkali kita ini cuma lip service.
但是常常我们就嘴巴说好， Kita mungkin tidak mau mengungkapkan apa yang jadi pergumulan kita. 你不要把心里的苦处告诉别人， Saudara, ya oke lah, nggak apa-apa. 你就说不要紧。 Tapi saudara, biarlah damai itu betul-betul kita pahami dengan tepat. 但是我们要真正明白和平的意思。 Saudara, Yesus disebut penasehat ajaib. 主耶稣被称为奇妙的执事， Karena Yesuslah yang memberitahukan dan menuntun jalan kehidupan yang kekal. 因为主耶稣自己来指示你们真正的路。 Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. 没有一个人能够看到神， Selain anak tunggal Bapa yang menyatakannya. 只有在父怀里的独生子将他表明出来。 Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. 没一个人能够上到天上， Selain dia yang turun dari surga. 除了从天降下，人就在天的人子。 Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa 没有一个人能够来到神面 kalau 前， tidak melalui Yesus. 如果没有借着耶稣基督， Yesus adalah penasehat ajaib. 耶稣就是奇妙的执事， Allah yang perkasa. 全能的神。 Yesus dengan kuasanya mengalahkan dosa, maut dan iblis. 主耶稣用他的全能，能够胜过一些魔鬼撒旦的权力， Luar biasa. 非常特别。 Bapa yang kekal. 那是永在的父。 Yesus menyatakan sifat kebapaan Allah yang penuh 主 kasih. 耶稣把父神的神性从他身上表明出来， Dia adalah Raja Damai. 他是和平的君。 Karena Yesuslah yang mengadakan perdamaian antara manusia dengan Allah. 因为主耶稣让人与神有和睦， Tidak ada yang lain. 没有别的。 Saudara yang dikasih 亲 Tuhan. 爱的主内弟兄姊妹们， Ini 4 gelar ini hanya kepada Allah. 四个称呼，四个先头，只有为神有的。 Maka Yesus adalah Allah sejati. 那么神是真正的神， Allah yang telah menjadi manusia. 道成肉身成为人， Mewujudkannya untuk setiap orang yang mau percaya kepada Dia. 表明出来，让谁要相信神的。 Jadi saudara, 4 minggu Advent kita telah belajar mengenai 4 gelar kepada Yesus. 4个礼拜这个一辈咒，我们已经学习4个对主耶稣的名称。 Mari kita terus pegang kepercayaan kita kepada Yesus. 那么我们一直守住这个4个称呼对我们的耶稣， Jangan kepada yang lain. 不要对别的， Jangan campur kepada yang lain juga. 不要把这个信心跟别的缠在一起。 Saya kadang-kala heran ya, orang menyebut dirinya Kristen percaya Yesus, 有的人说我是基督徒， tapi masih pergi ke dukun, 但是还寻找那些武士， tapi masih percaya kepada apa? Tahyul-tahyul. 但是一切非常的迷信。 Itu namanya saudara tidak sungguh-sungguh pegang Yesus. 这是你真正没有相信神。 Saudara, saya katakan itu serius. 我非常的严肃告诉你们， Karena Yesus katakan, siapa yang siap membajak harus terus ke depan. Siapa yang menoleh ke belakang, ia tidak layak bagiku. 你要继续向前进，凡是回头的不配成为他的儿女。 Siapa yang menyebut betul-betul percaya kepada Yesus, 所以说，真正相信耶稣的， tapi masih campur-campur kepercayaannya, dia tidak layak bagi Yesus. 但是他把别的信仰掺在一起，他不配成为主的儿女。 Saudara, kita pegang Yesus satu-satu. 我们抓住耶稣基督， Itu yang Tuhan inginkan. 这是神要的。 Saya pun harus pegang Yesus terus. 我自己不断要抓住 Tidak 耶稣 boleh 基督， kepada yang lain. 不能别的信仰。 Karena itulah artinya 100% memegang Yesus. 这是100%，我们抓住耶稣基督。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa, berkatilah kebenaran firman-Mu. 主啊，你的话，你的真理已经给我们听。 Berbicaralah kepada setiap kami yang sudah mendengar. 求你把你的真理对我们每个人说话， Biar nama Yesus yang selalu kami ingat,
让主耶稣这个名称，我们继续不断的记住， Kami tidak ingat kepada yang 我 lain. 们不记得别的， Kami tidak boleh percaya kepada yang 我 lain. 们不能相信别的， Kami hanya boleh percaya hanya kepada Yesus saja. 我们只能相信耶稣基督， Karena dialah Allah yang telah mendamaikan kami dengan Tuhan 因 sendiri. 为只有他是让我们一生和好。 Apakah betul Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu menaungi kami? 是不是你的平安已经在我们心里？ Bukan hanya di saat kami sedang kelimpahan. 不是当我们有困难的时候， Bukan sekedar ketika kami sedang sehat. 不是说当我们健康的时候， Bukan sekedar ketika kami sedang sukacita. 不是当我们满有喜乐的时候， Tapi saat kami sedang sakit. 但是当我们生病的时候， Tapi ketika saat kami sedang susah sekali dalam 当我们 kehidupan. 非常痛苦的时候， Bahkan juga ketika kami tidak punya uang. 当我们完全没有钱的时候， Bahkan juga Tuhan ketika dunia kacau. 当世界混乱的时候， Apakah betul damai sejahtera Tuhan menaungi 是不 kami? 是和平仍然要照顾我们？ Biarlah Tuhan berbicara kepada 求你 kami. 对我们说话。 Kalau damai itu tidak ada dalam kami, 如果和平没有在我们心里， biar kami bertobat. 让我们再次悔改， Kami kembali kepada Tuhan. 我们来到主面 Kami 前， berseru kepada Tuhan. 我们呼喊神， Tuhan, tolonglah aku. 求你帮助我们， Terima kasih 谢 Bapa. 谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami 靠 berdoa. 耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Paduan suara Sanctus akan memuji Tuhan.